الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama solat subuh berjemaah, kita berzikir, kita berada dalam majlis ilmu. Kita doa supaya semua pergerakan kita pada hari ini insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh insya-Allah. Sebelum saya sambung apa yang saya bincang pada minggu lepas, tuan-tuan semua, hari ini saya akan mukadimah dengan satu daripada budaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban. Kita sekarang ini berada di bulan Syaban dan insya-Allah bulan depan kita akan sambut Ramadan yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebelum tu tuan-tuan semua, saya selalu bawa hadiah-hadiah macam inilah, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Syaban sebelum ketibaan Ramadan. Dan kita harap insya-Allah semoga budaya ini satu budaya yang kita cuba tegakkan atau cuba amalkan dalam kehidupan kita. Sebab kita yakin bahawa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sia-sia sebenarnya tuan semua. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mesti di sana ada pulangan yang begitu besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kata lain, kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah antara pada ini sebahagian daripada ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang yang mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kemudian tuan-tuan semua, apa dia ni macam saya sebut tadilah, kita sangat-sangat mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhati kepada apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, mengikut pengamatan yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sepanjang dia berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kongsi apa yang dia tengok kepada kita tuan-tuan semua pada bulan Syaban. Kalau mengikut apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Aisyah, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasum min syahrin akthar min Sya'ban fa innahu kana yasum Sya'ban kullahu wa fi riwayatin kana yasum Sya'ban illa qalila, muttafaqun alaih. Apa yang dikongsi oleh Aisyah radhiyallahu taala, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok tak ada lah bulan yang paling banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat puasa kecuali bulan Syaban. Kan? Ada riwayat yang mengatakan, maknanya kalau tengok kepada riwayat ni kata keseluruhan sini kalau mengikut apa yang ditafsir oleh ulama adalah kebanyakan hari pada bulan Syaban Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani ibadat puasa. Kemudian antara alasan tuan-tuan semua, apabila luar biasa yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kalau banding dengan bulan-bulan lain, maka satu persoalan yang ditanya oleh seorang sahabat, iaitu nama dia Usamah radhiyallahu taala anhu. Usamah pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Kata dia, "Ya Rasulullah, hamba tengok ataupun saya tengok bulan Sya'ban ni banyak sangat kamu ataupun ya Rasulullah puasa. Apakah rahsia ataupun apakah sebab yang menyebabkan berlaku macam tu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu semua sebut dua alasan antara ataupun hikmah kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam banyak sangat puasa bulan Syaban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan."
Pertama sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara bulan Rajab dengan bulan Syaban tengah-tengah dengan maralik, ramai orang leka dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak silah. Maknanya sebab itulah orang Islam begitu, masa-masa kalau boleh timbulkan apa dia benda boleh meleka, kita cuba isi dengan amal-amal kebajikan. Sebab tu Rasulullah SAW kata, aku apa dia ni pada bulan ni, bulan Syaban, biasanya orang ni lalai antara Rajab dengan Ramadan, orang lalai ataupun apa dia ni orang dalam keadaan mungkin yang lupa dan sebagainya. Maka Nabi SAW tak seri jadi macam itulah, di mana Nabi SAW dia isi amal soleh dalam suasana macam ni. Yang kedua pula kata Nabi SAW bahawa syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Bulan Syaban juga dikatakan bulan yang mana amalan-amalan akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada hadis kadang-kadang berlaku dalam bentuk harian amalan kita diangkat. Ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam bentuk mingguan, hari Senin ataupun hari Khamis. Dan ada yang disebut dalam hadis mengatakan apa dia setahun bulan Syaban di antara bulan yang diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersembahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, Nabi kata, fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaimun. Aku nak amalan aku diangkat dalam keadaan aku melaksanakan ibadat puasa. Dan kata lain, maknanya aku dalam keadaan melakukan amal soleh. Maka banyak-banyak amal soleh yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah amal soleh dalam bentuk puasa. Sebab puasa ni tuan-tuan semua, dia satu daripada apa dia ni amalan yang besar nilai. Pertama sekali dari segi masa. Kalau ibadat lain kemungkinan dalam bentuk berapa minit saja. Kalau semaya 10 minit, cepat 5 minit kadang-kadang. Nak baca Quran pun habis sejam. Saya rasa kadang-kadang jarang kita boleh habis sejam. Setengah jam tu kadang-kadang mepeh, kadang-kadang tak kalau ke mana. Tapi ibadat puasa ni tuan-tuan, satu ibadat berpanjangan daripada awal, daripada pagi sampai petang tuan-tuan, sampai daripada fajar kemudian sampainya waktu maghrib. Dan celah-celah tu pula biasa kalau kita puasa ni banyak apa dia ni apa dia dorongan-dorongan yang kita nak buat amal soleh. Cuba tengok kan masa kita puasa kadang-kadang kita nak buat gotu, nak buat gun dan sebagainya. Dan kata lain maknanya peluang untuk kita beribadat atau peluang untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak sangat semasa kita melakukan ibadat puasa. Itulah tuan-tuan semua di antara yang disebut dalam hadis dua sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbanyakkan ibadat puasa pada bulan Syaban. Cuma di sana ada pandangan ulama lah. Ada yang tambahan daripada apa yang saya sebut tadi. Ada di kalangan ulama mengatakan Nabi puasa banyak. Pertama sekali kalau mikir apa yang disebut Ibn Battal kata dia Nabi ni kadang-kadang dalam musafir, banyak dalam musafir juga kadang-kadang tinggal puasa 3 hari sebulan ke apa semua kan. Maka Nabi SAW sempurnakan pada bulan Syaban. Sebab dalam perjalanan hidup Nabi tu semua Nabi bukan duduk setepak ada yang dalam menyebarkan agama Allah Ta'ala. Kadang-kadang berlaku yang segitu, kadang-kadang pergi jihad, kadang-kadang musafir dan sebagainya. Maka banyak terhalang atau banyak ketinggalan dan sebagainya. Maka dikatakan sebab antara amalan yang Nabi ajar ialah 3 hari sebulan puasa ke apa semua. Kadang-kadang tak sempat nak buat dengan sebab musafir dan sebagainya. Maka Nabi SAW sempurnakan pada bulan Syaban. Ada kepandangan yang mengatakan tuan-tuan semua puasa bulan Syaban ni Nabi puasa ni kerana untuk nak raih isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang puasa ganti kan tak ada. Ya, sebab banyak ada layan Nabi, banyak khidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang tak ada nak qada katakanlah, maka berlaku pada bulan Syaban. Maka untuk support dia orang Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa bersama-sama dengan isteri dia. Itu dikatakan. Dan ada pandangan yang mengatakan Nabi puasa banyak kerana ta'ziman li Ramadan. Kerana nak mengagungkan apa dia bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Kita agung ataupun kita mulia ni mesti berlaku di bawah-bawah lagi kalau ke mana. Tiba-tiba mari dalam keadaan apa dia spontan kita tak panggil mengagungkan. Mengagungkan maknanya kita mula daripada awal lagi. Macam kita nak bai'ah ke apa, kita start lawa, kita nak bai'ah bukan kita start pada bai'ah tu kalau ke mana. Kita nak bai'ah anak ke apa semua kadang-kadang bukan sehari, banyak hari kita buat persiapan dah. Betullah tuan-tuan semua di antara alasan yang dibincang oleh ulama kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membudayakan ibadat puasa pada bulan Syaban. Dan kita rasa tuan-tuan semua ambillah kesempatan walaupun sebelum ni kita puasa sebulan sekali.
ataupun tak puasa langsung setiap bulan, kita mulalah kita start sehari ke. Orang yang dah puasa sehari kita start 2 hari dan sebagainya. Kita cuba banyak sikit kalau banding dengan bulan-bulan lain. Sebagai apa dia menyahut atau mengikuti sunnah atau budaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah saya akan sambung apa yang kita bincang pada minggu lepas tentang alamat-alamat kiamat. Ya, kita dah bincang beberapa perkara baru ni, insya-Allah kita akan sambung. Di sana ada alamat-alamat ataupun disebut sebagai apa tanda-tanda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Kita dah bincang pada minggu lepas di mana kiamat tak ada orang tahu benda tu berlaku. Kan cuma untuk maklumat cara detail bila berlaku tu, hari apa ni bila berlaku tu memang tak ada sebut, tak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Nabi hanya sekadar sebut tentang alamat-alamat lah. Dan alamat ni ada alamat yang dalam masa yang jauh dan juga ada alamat-alamat yang dekat nak berlaku dah. Cuma kita bincang baru ni adalah lebih kepada alamat dah apa ni, alamat jauh sikit kalau banding dengan alamat marinya Dajjal ataupun marinya Nabi Isa AS. Antara yang tuan-tuan semua sambungan daripada apa yang kita bincang pada minggu lepas. Minggu lepas kita tengok ada yang dah berlaku dah dan ada tak berlaku alamat tersebut. Kemudian yang berikut tuan-tuan semua hari ni ialah antara alamat apa dia ni tanda hari kiamat ialah apa dia ni hilangnya amanah. Manusia tidak melaksanakan amanah dalam kerja-kerja dia orang. Dan benda gini tuan-tuan semua kita dapati benda ni jelas pada masa sekarang lah. Kan? Amanah dalam bentuk berbagai-bagai. Kadang-kadang kita boleh tengoklah apa porak-poranda yang berlaku pada hari ini. Masalah yang berlaku hari ini antara punca besar ialah antaranya ialah kerana orang yang melaksanakan tugasan yang telah diberi amanah tak beramalah dalam melaksanakan kerja. Ataupun kemampuan ataupun orang yang tidak ada kemampuan memegang amanah yang telah diamanahkan. Itu berlaku tuan-tuan pada hari ini. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kata idza duyi'atil amanatu fantazidis sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu masa tuan-tuan semua ikut riwayat mengatakan satu Nabi pada masa itu dia cakap dalam untuk menyampaikan satu ucapan lah. Tiba-tiba lagi satu orang Arabi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila akan berlakunya hari kiamat. Orang Arabi ni kadang-kadang dia mungkin dia tak ada sakhafah, tak ada ilmu, tak ada gapo. Orang duk kecek punya tebal tanya lagi. Tak. Sepatutnya Islam tak ajar macam tu. Orang duk kecek bagi ruang lah. Sebab tu kadang-kadang kita masuk kita dengar orang mengajar masuk gitu tak galakkan bagi salah kadang-kadang kan. Sebab apa? Kita takut putusnya apa dia percakapan dan sebagainya. Maka dia orang ni pergi dalam keadaan tanya nafsu, mata saya Rasulullah bila akan berlakunya hari kiamat. Rasulullah tak layan lah sebab masa tu Rasulullah kecek. Cakap lama sesat. Lepas tu Rasulullah tanya, siapa yang tanya tadi? Ada ke sini yang tanya tadi tentang bilanya hari kiamat? Maka dia akan tanya, Rasulullah hamba yang tanya tadi. Maka apabila Rasulullah tak sebutlah bila akan berlakunya hari kiamat tu, apabila disebut apa dia ni apabila Rasulullah pun sebutlah alamat-alamat tu, Rasulullah kata apabila disandarkan apa dia ni tugasan kepada orang yang tidak ada kelayakan, maka tunggulah kehancuran. Maknanya ada antara bentuk apa dia ni kekurangan amanah ataupun hancurnya amanah yang berlaku di akhir zaman ni kerana Rasulullah kata apabila disandarkan urusan kerja kepada orang yang tidak ada kelayakan. Banyaklah ni tuan-tuan semua kerana kroni kadang-kadang sepatutnya nak menyusun ataupun nak mengatur apa-apa ni mesti ada kelayakan. Dalam Islam dia bincang sangat benda-benda gitu, masalah kelayakan. Ya, sebab kalau orang tidak ada kelayakan, masalah lah. Masjid tiba-tiba kita latih orang tak pandai jadi imam, jadi masalah kalau ke mana. Ya. Ataupun bahagian agama lantik orang tak semaya katakanlah nak mikir bab agama saya sacul bu lagu tu kan. Dan tak kira masalah gapo-gapo berlaku pada hari saya malah syarah panjang lah. Tentu semua ini antara benda yang Nabi sebut kan, dan benda yang berlaku pada hari ini di mana apa dia ni pelantikan ataupun orang-orang yang diberi tugasan untuk melaksanakan tugasan tanggungjawab yang begitu besar ataupun tanggungjawab dalam bentuk kelompok dan sebagainya, orang yang tidak ada kelayakan. Aturan Nabi kata iza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah.
Apabila kamu lantik, Rasulullah kata apa dia ni, antara Rasulullah tanya apabila sahabat apa dia ni, Rasulullah kata apabila amanah tu dibiarkan atau amanah tu tak cara amanah. Rasulullah apa sahabat bertanya bagaimana amanah tu hilang pada akhir-akhir ini. Rasulullah kata idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi, apabila dilantik melaksanakan satu urusan bukan kepada orang kelayakan. Sebab tu kadang-kadang berlaku dalam sejarah Nabi SAW tertua semua, ada kadang-kadang Rasulullah tak latih orang yang nampak tidak ada kelayakan, walaupun dia orang itu di kalangan sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan pernah dengar satu cerita di mana Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala pernah minta nak jadi pemimpin lah, nak jadi satu apa dia nak memimpin satu perkara. Rasulullah tengok pada Abu Zar, Rasulullah kata innaka ladha'i. Rasulullah sebut direct lah. Rasulullah kata mu tak boleh, dia kata mu tak boleh. Bagai-bagai pemimpin ni, bagai-bagai apa dia ni kepimpinan ni mesti ada orang kena layakkan. Nabi kata innaka ladha'ifun wa innahu apa dia ni la nadamatun wa khizun yaumal qiyamah. Kena ingat molek kepimpinan ni satu benda yang akan menyesal, satu benda yang akan apa dia ni menghampakan kamu pada hari kiamat. Dan kata Allah Ta'ala akan tanya apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala akan hisab apa yang manusia lakukan. Sebab itulah Rasulullah tengok Abu Zar memang tak ada kelayakan dalam bab, dia ada kelayakan lain. Rasulullah tak bagi dia memimpin pada masa itu. Betullah tuan-tuan semua, kita tengok banyak sangat sekarang ni kepincangan yang berlaku pada masa sekarang ni, antara punca besar kerana orang yang dilantik adalah orang yang tidak ada kelayakan. Terutama dunia kroni, kadang-kadang kroni kau dia panggil kroni kau, ataupun dunia pilih kasih kau, ataupun dunia besar keluarga dan sebagainya. Tentu semua kita dapati kadang-kadang memimpin satu-satu pertubuhan ke ataupun satu-satu jawatan ke bukan orang yang ada kelayakan. Kalau maknanya kalau bukan orang yang ada kelayakan, Rasulullah kata fantazir sah, tunggulah kehancuran. Hancur sungguh sebenarnya berlaku pada hari ini. Ini tuan-tuan semua antara satu tanda ataupun alamat yang disebut oleh Nabi SAW adalah alamat akan berlakunya hari kiamat. Dan alamat ini dah berlaku sekarang tuan-tuan semua. Alamat ini kita boleh tengok sendiri. Yang kedua yang Rasulullah sebut yang kita nak bincang pada hari ini ialah maknanya antara alamat ialah munculnya orang puas dalam keadaan pakaian yang tidak seronok. Buka aurat macam telanjang lah, benda macam itulah. Benda ni tuan-tuan semua Rasulullah tak pernah tengok masa dia dulu ni, tapi benda dia Rasulullah sebut dah berlaku dah hari ni. Di mana perempuan-perempuan kita tengok hari ni lah pakaian dalam keadaan tidak seronok. Pakaian apa dia Rasulullah sebut, saya akan baca hadis lepas ni, adalah pakaian yang buka aurat, pakaian yang apa dia ni yang menampak ketubuh badan dan sebagainya. Tengok tuan-tuan semua, ini apa dia ni Rasulullah tak pernah tengok bagai-bagai gini, tapi Rasulullah sebut. Dan benda yang berlaku pada hari ini, ini adalah sebahagian daripada mukjizat kenyataan Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun adiyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil al-bukhti al-ma'ilah la yadkhulunal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rasulullah SAW sebut dalam hadis tuan-tuan semua, kita doalah Allah Ta'ala selamat. Rasulullah kata dua jenis di antara ahli neraka. Dua golongan ahli neraka yang aku tak pernah tengok, kata Nabi, dia akan muncul di akhir zaman. Dua kumpulan ataupun dua jenis sifat ahli neraka ni akan muncul, dan benda ni Rasulullah tak pernah tengok lagi pada sebelum itulah, pada masa dia, dan benda ni akan berlaku. Gapo dia tuan semua dua golongan ni? Yang pertama sekali ialah Rasulullah sebut, yang pertama sekali ialah Rasulullah kata apa dia ni, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama sekali orang yang ada kuasa, ataupun apa dia ni orang yang macam polis kau semua, dia apa dia ada camti depan hak tahu orang ni, macamlah apa dia ni Rasulullah sebut macam ekor lembu duk tahu duk pukul orang tanpa kebenaran. Cerita satu kezaliman yang berlaku lah, di mana penguasa ni kadang-kadang dengan nak detail orang yang tidak ada salah,
kan, dia pukul orang pun ataupun dia penjara orang dan sebagainya, orang tidak ada kesalahan. Kalau orang salah dia tak tahu pula kada berlaku macam tu. Benda ni berlaku tuan-tuan semua kalau tengok dalam sejarah. Cuba tengok ulama-ulama dulu bagaimana dia orang kena seksa dalam penjara, kan, yang mempertahankan kebenaran, yang menyatakan kebenaran dia kepada dia di hadapan raja yang zalim. Dia orang guna apa, dia kuasa dia orang tentera atau polis dan sebagainya, nak katak, nak pukul dan sebagainya, kan. Pernah berlaku pada masa banyaklah tuan-tuan semua. Imam Syafi'i pun kena kadang-kadang. Imam Pak tu kena berlaku macam saya sebut lah. Imam Syafi'i pun kena. Imam Abu Hanifah pun kena dalam masuk penjara. Kemudian apa Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad memang kena teruk lah. Dipukul depan orang ramai di penjara dan sebagainya. Ini tuan-tuan semua satu kezaliman yang berlaku lah, di mana kuasa yang Allah Ta'ala bagi dia guna untuk kadang untuk benda lain, kadang-kadang untuk kepentingan kumpulan dan sebagainya. Dia nampak orang lawan dia, orang menetai dia, orang usaha menghalang pergerakan dia, maka dia guna kuasa tadi, kan. Ini Nabi sebut tuan-tuan semua, bukan saya sebut ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia guna apa, katak orang tanpa kebenaran. Biasa orang kena katak, orang salah kalau bagaimana kita kata anak sebab ada kesalahan, tak. Tapi dia ni tak, kan, atas rasa lain lah, bukan dasar atas rasa kesalahan yang dibuat oleh orang tadi. Kan, ni banyaklah kata tu tengok dalam sejarah, kan. Banyak sangat ulama-ulama, biasanya ulama kadang-kadang jadi mangsa kepada dia orang ni lah, kan. Dan bukan ulama lah, hatta ni pun gitu ya, kadang-kadang duk katak orang kursi ke apa semua, kan. Itu berlaku macam tu. Ini dah berlaku tuan-tuan semua. Nabi sebut dah berlaku dah begini. Yang kedua pula Nabi kata ialah nisaun kasiyatun ariyatun, orang puan yang berpakaian tapi telanjang. Allah. Cuba pakak-pakak jagalah, kita ada anak puan ni tuan-tuan semua, kadang-kadang bab pakaian dia orang pun kena tengoklah, kan. Jangan kita duk sahu anak kita hijab besar ke apa semua, tapi pakaian dia kena tengok. Ya, sebab tu dalam Islam tuan-tuan semua, orang yang jaga anak tina ni, terutama dunia yang mencabar sekarang ni, dunia yang terbuka sekarang, kadang banyak terdedah dengan benda-benda gini. Kadang-kadang ajaran agama dah mula ketepikan lah. Masa sekolah dulu memang jaga molek, apabila alam kerja naga pun semua jadi dah berubah habis kadang-kadang. Sebab itulah saya nak sebut tuan-tuan semua, anak puan ni kalau kita kena pandai cara jaga dia, masya-Allah syurga kita ni. Ya. Saya pernah sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa dia ni, man ala jariyatain, siapa-siapa yang jaga betul-betul dua anak puan. Jaga bukan sekadar jaga makan ni lah, jaga makan ni, jaga segi pendidikan dia orang, agama dia orang. Nabi kata ya apa ni, Allah Taala akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu cabaran. Ini satu apa dia panggil, satu perkara yang menjadi cabaran kepada kita lah dunia sekarang ni. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, maknanya akan berlaku di sana orang puan pakai pakaian tapi dalam keadaan telanjang. Telanjang sini ulama dia sebut kadang-kadang berlaku dia bentuk pakaian nipis sangat, kan, nipis nampak habis bagai dalam kadang-kadang. Tama-tama dunia lain ni pula dia soho, kalau boleh kita tak, dia soho nampak bang kita. Tama-tama kalau ratu cantik kau apa semua nak tumbik habis, kalau boleh nak tunjuk habis gapo apa dia ni, kecantikan dan sebagainya. Sepatutnya dia jaga kecantikan itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk guna koksi, untuk nak pamer koksi, tak. Sepatutnya orang Islam ni nikmat yang Tuhan bagi ke dia, contoh nikmat kecantikan, dia buatlah, dijaga betul-betul semana yang Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Taala bagi ke dia. Sebab kalau dia jaga molek, insya-Allah Allah Taala akan tambah dan sebagainya, kan. Ni dak tuan semua, cuba tengoklah. Kita boleh tengok dia sendiri lah. Ni lepas kadang keluar daripada masjid dah kita jumpa kadang-kadang. Tak, hak tak pakai tudungnya apa semua. Cuma dalam hadis Rasul kata kasiyatun ariyatun, maknanya pakai tapi telanjang. Cuma disyarah di ulama ialah telanjang setengah, makna kadang-kadang bukan telanjang bogel, kadang-kadang berlaku dalam bentuk kadang-kadang pakai ketat sangat, supaya telanjang dah kadang-kadang. Ya, atau pakai nipis sangat, nampak habis bagai dalam. Sebab itulah dalam Islam tu semua orang puan ni dari segi aurat dia pakai apa yang penting, maknanya apa ni, jangan nipis, jangan ketat. Gitu yalah. Waktu hamba mudah kita kira, kan. Tapi dia mengata tak comel pula, dia kena pakai ketat, dia kena pakai nampak habis.
Kadang-kadang tuan semua kita dalam proses untuk didik anak, tiba-tiba mak tu ajar bagai-bagai gitu, maka anak kerja gitu juga lagu mana pun. Saya pernah cerita sebelum ni, apabila saya tengok satu orang budak rambut panjang, budak kecil lagi. Rambut panjang, rambut pelik tu macam khijang dengan sami tak ca dia panggil. Rambut so tu tinggal cukup habis depan tinggal so gitu. Panjang gitu. Kita pun dalam mikir-fikir lagu manalah budak ni. Paling tengok mak dia, Allah mak dia pun lebih kurang juga. Mak dia pakai ketak, dia pakai jin ketak tu. Dah lagu mak pakai ketak pula. Kata comel budak juga kalau nak cerita yang gitulah tuan semua. Itulah Nabi sebut ni, Nabi kata apa dia ni, kasiyatun ariyatun, kemudian jalan pun duk main long-long gitu, nak perhatian orang. Kemudian Nabi sebut kepala dia tu macam tu apa ni, beriahnya macam apa dia panggil atas apa dia ni, apa ni utara tu kan, jenis gitulah. Ni ceritanya satu perhiasan yang luar biasa dia berlaku. Ini tuan-tuan semua yang saya sebut, yang Nabi sebut. Nabi kata Nabi tak pernah tengok bagi, tapi benar tak akan berlaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berlaku dah pada hari ini. Hatta Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi yang syarah kepada hadis ni, kata dia sebenarnya kata hadza al-haditsu min mu'jizatin nubuwah faqad waqa'a ma akhbar bihi. Okey. Kata dia Imam Nawawi boleh syarah hadis ni, kata ini antara mukjizat kenyataan Nabi. Walaupun pada masa Nabi tak berlaku, Nabi kata lam arahum, Nabi tak tengok bagi gini kan, tapi Nabi kata akan berlaku. Imam Nawawi pada masa dia tu tahun lebih kurang kurun yang kena kurun kelima tu, dia kata dia kata memang betul yang apa Nabi kata. Lah ni kau betul lagi kalau ke mana dak. Lah ni boleh tengok sendirilah ketua semua. Tak perlu kita tengok jauh kepada ada sekitar rumah kita dan sebagainya. Itulah tetua semua antara apa yang diramal yang akan berlaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya hari kiamat. Tentu semua dalam masalah seperti mana saya sebut tadilah, kita kena pakat tengok balik kan, tengok balik dari segi pakaian bini kita, pakaian anak puan kita dan sebagainya. Kan saya tengok kadang-kadang tok lebar pun jadi juga. Ya, kadang-kadang bini okey pakai jubah, pakai dia pakai payah, pakai jubah bini okey, tapi tengok anak tengok pakai seluar jin ketat, anak tina kadang-kadang kan. Ini bukan dia lah. Ini termasuk dalam apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi bertelanjang. Oleh auzubillah, kita minta doa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tentu semua benda-benda aku gini kadang-kadang dia beri masalah. Kadang-kadang masalah kepada orang tengok bagaimana kita nak mari semaya tengok bagi tu takbir tu mari dah mari selalu syaitan punya pasal dia pandai bagi gitu. Bagi-bagi maksiat tambah-tambah bagi gini mudah melekat, dan melekat lama pula tu. Ya. Ini kajian dia orang putih sebut kita kok kaji kalau benar gini kan. Batu selak bagi maksiat ni dia cuba mengelak mata ke apa semua ni. Bab benar dia melekat. Kalau ke mana cuba tak cuba kita mari semaya tengok jalan. Allah kebak tu mari dah tengok hasan ni baru tengok kadang-kadang. Sebab tu semua bukan dia saja yang salah. Kadang-kadang yang menyebabkan orang lain masalah. Menyebabkan orang lelaki tengok kadang-kadang timbul benda lain, kadang-kadang mengganggu di segi ubudiyah orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam saya sebut tadilah. Itulah tuan-tuan semua kena pakat jaga. Kita pun tak sih rusak orang ni kerana anak kita, rusak orang perhambaan orang kepada Allah Taala dengan sebab kita tak sih bagai-bagai kita. Itulah tuan-tuan semua, tambah-tambah dunia ni berbagai-bagai fashion, tak apa pakai lagu mana, tapi kena jaga molek lah. Jangan sampai perikak yang apa yang disebut oleh Nabi, kasiyatun ariyatun. Jadilah saya sebut tadi tafsiran ulama ialah pakai ketat kemudian nipis. Waliyahzubillah, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, di antara apa dia ni alamat kiamat yang Nabi sebut ialah sini intisyaru ar-riba wal kham, ialah tersebarnya riba kemudian arak. Ini punya Allah belakang ni. Kalau sebut arak ni tuan-tuan semua, jangan ingat arak harga minum tu dadah marak juga, benda-benda mabuk tu dadah benda yang paling bahaya sekali. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara alamat kiamat, Nabi kata mana yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, kata dia ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bayna yaday as-sa'ah yazharu riba waz-zina wal khamr. Nabi kata sebelum berlakunya hari kiamat, di sana tersebar luahnya 3 amalan, 3 budaya tak sihat yang berlaku cara meluah sebelum berlakunya hari kiamat. 3 perkara dalam hadis ni sebut. Yang pertama sekali riba. Riba ni dunia lah ni macam apa dia ni, macam main ni adalah riba ni. Kadang-kadang itulah kita
Sebenarnya riba itu dosa besar. Kita ingat benda biasa ya. Kalau tengok dalam senarai ataupun ranking dosa-dosa besar tu perkara yang membinasakan manusia, antara riba sebab disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab tu satu amalan riba ni bahaya sebenarnya. Maknanya hak kaya tu dia isak-isak sama nyaya orang miskin. Ada berlaku macam itulah. Dia sebab kalau tengok bersejarah riba ni memang ditimbulkan oleh Yahudi sebenarnya. Maknanya dia tidak saja hak buta tu memang kena sama kau itu. Tamat-tamat kita tengok dulu ni sungguh-sungguh negara kadang-kadang dia terpaksa kena bayar hutang atas hutang bayar kepada negara lain. Jadi lepas tu jadi masalah. Lepas tu dia mula tekan rakyat nak bayar hutang dan sebagainya. Sebab dia kesal besar. Kadang-kadang kita nampak macam biasa ya. Tapi kalau satu negara buat perkara ni memang hatta benda orang biasa pun kita rasa dah bahaya apatah kalau benda tu bersifat dengan satu sifat yang begitu besar. Cuba tengok negara-negara yang terlibat dengan benda ni yang terpaksa kena bayar hutang atas hutang adalah ni. Bukan bayar hutang saja, bayar riba, bayar apa dia bayar itu macam negara Brazil dan sebagainya. Hancur negara. Itu riba. Yang kedua pula ialah az-zina. Ni berlaku perzinaan, cara meluah ni. Allah lah ni kadang-kadang tak kira sekolah harap tak harap jadi berlaku lah ni. Perzinaan ni berlaku dalam pertama-tama dunia sekarang ni, dunia yang apa dia ni dia panggil terbuka sekarang ni. Kita boleh tengok berlaku. Kadang-kadang pernah berlaku tu semua di tempat kita lah. Kadang-kadang anak tin bawa jantan bagi rumah ni kadang-kadang ada bilik dia batu berlaku mari tak tahu orang tua pakai masuk dalam bilik kita tengok dua kerja oleh azubillah. Ni berlaku tuan-tuan, ni berlaku sungguh ni. Kadang-kadang budak-budak sekolah berlaku macam tu. Ada setengah sekolah kadang-kadang terpaksa kena raung betul-betul sekolah besar-besar kadang dua kerja di atas. Allahu azubillah. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya masyarakat kalau kita tak didik molek, inilah kesal akan berlaku. Jadi zina jadi amalan biasa dah. Namun ni kalau ada nikah payah kadang-kadang kemudian benda maksiat disebar keadaan terbuka apa perkara ni mana banyak dorongan-dorongnya kepada ke arah tu. Kemudian yang tiga kata Nabi SAW ialah al-khamru. Yang tiga ni adalah kita panggil apa? Arak. Allah ni pun jadilah. Cuba tengok di Malaysia sekarang ni orang ngisap dadah juta ke apa. Kesal besar tu dari segi kesihatan memang acur kesihatan ramai orang gila tengok kadang-kadang saya tengok orang lalu muda-muda dia jadi gila kadang-kadang kutip duit ada sengah-sengah kata saya tak bagi Ustaz saya tahu dia ni kata dia ni orang sihat pergi kat awalnya tapi dok my god tu kata dia last kali jadi abusak habis hidup dia banyak kita boleh tengok sekarang tu semua bila terlibat dengan dadah ke apa semua akhir sekali kesal besar dalam kata dari segi pembangunan negara masalah juga. Macam saya sebut tadi lah katakanlah kita duk pera orang macam ni. Di pusat-pusat apa di pusat apa ni, pusat apa dia panggil, pusat pemulihan apa semua kan. Katakanlah juta kita duk pera dia orang ni. Sehari 10 riyal berapa riyal sehari tu semua. Dengan duit tu kita boleh guna untuk amal lain kalau ke mana? Buat pembangunan negara, buat pendidikan dan sebagainya. Habis kita duk pera dia orang itu. Itu masalah nak ceritanya kesal atau besar. Apa dia ni apabila terlibat dengan barang-barang gini. Lah ni dia banyak jenis lah ni kadang ada budak sekolah ni cek-cek gitu ya. Pakai makan pupuk dia belakang macam tu. Itu pun semua dikatakan arak tu. Sebab tu jangan tafsir arak macam saya sebut tadi lah. Jangan tafsir arak adalah bentuk apa dia hanya sekadar minum arak gitu tak. Apa-apa saja yang mabukkan itu adalah dikatakan arak. Cuma Nabi SAW dia pernah sebut, Nabi kata masalah contohnya ialah masalah riba ni kata Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ni benda ni akan berlaku cara meluas. Dan akhir-akhir zaman kata Rasulullah SAW dia akan berlaku cara meluas. Boleh katakan semua kena gitu lebih kurang. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba fa illam ya'kulhu asabahu min bukharihi. Okey. Fi riwayatin asabahu min ubarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu semua hadis ni adalah apa dia ni hadis yang diriwayat oleh Abu Daud. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la ya'tiyanna akan berlaku satu zaman Nabi kata di mana semua terlibat riba berlaku. Allahu a'lam.
Nabi kata la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan berlaku satu masa la yabqa ahdun illa akala riba. Tak ada seorang pun kekal kecuali terlibat dengan riba berlaku. Fa illam ya'kul, kalau dia tak makan, Nabi kata dia tak makan riba, dia kena apa dia ni, dia kena apa dia panggil dia panggil apa, debu-debu riba tu kena pada diri dia. Debu-debu riba ni syarah oleh ulama, kadang-kadang dia sebagai penyaksi ataupun sebagai apa dia macam biasalah kita sign nama ke apa semua apa kita tak makan riba tapi kita yang jadi juru dia panggil juru saksi dekat macam tu ya. Waktu Nabi kata maknanya kalau tak makan apa memang riba apa dia ni debu-debu riba tak kena diri dia. Debu riba macam saya sebut tadi lah, antaranya ialah kepada jadi saksi, jadi penulis dan sebagainya. Banyak kan kadang-kadang tak, tapi dia jadi penulis ya, penulis meneruskan riba dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini tua semua macam saya sebut ni, maknanya benda ni berlaku sangatlah ya. Pada hari ini antara ini dia panggil Nabi ni adalah utusan Allah Ta'ala yang ledah lah. Nabi kecek ni sebiji apa yang berlaku pada hari ini ya. Kalau kita kecek tu boleh jadi tak betul lagi kan, tapi ungkapan Nabi atau persabdaan Nabi SAW adalah apa dia memang tepat. Inilah di antara keyakinan kita, ada keyakinan kita maknanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir untuk hari ini tuan-tuan semua, insya-Allah saya akan buat siri lepas ni lah. Terakhir sekali ialah antara ini ialah antara tanda kiamat ialah Allah Taala akak ilmu. Akak ilmu, kemudian kejahilan berlaku secara meluas. Ilmu ni adalah sebagai panduan hidup untuk manusia kan, sepatutnya berlaku macam tu. Tapi ada satu masalah Allah Subhanahu Wa Taala akak ilmu ni, kemudian kejahilan tu akan berlaku secara meluas. Apabila kejahilan tu berlaku, maka masing-masing tanya diri, orang tanya orang tu jawab. Biasa orang jahil ni kadang-kadang dia tak ngaku kejahilan dia orang ni. Tanya ke apa jawab berlaku. Hak tanya tu kira apakah beramal berlaku, tak kira betul tak betul kan. Dalam hadis yang disebut oleh disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi katanya Abdullah bin Amr, dia dengar sendiri daripada Nabi. Ada ini satu hadis yang apa dia ni dikongsi, bukan dia ambil daripada orang, dia dengar sendiri dengan telinga dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkongsian daripada Abdullah bin Amr bin As. Nabi kata Allah Taala ni akan ambil ilmu. Allah Ta'ala akan ambil ilmu, bukan ambil cara mengujuk kita tak. Kayak macam kita ambil sungai-sungai orang pakai cabut kita. Allah Ta'ala tak cabut macam tu ilmu daripada manusia. Tapi cara Allah Ta'ala cabut ilmu ni biqabdil ulama, itu Allah Ta'ala mati ulama-ulama. Dia tak cabut macam kita cabut ke apa, jarum kita tak lah. Tapi Allah Ta'ala cabut ilmu ni berlaku dalam bentuk Allah Ta'ala mati ulama-ulama. Biqabdil ulama, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala mati ulama-ulama. Makanya tinggal, lepas tu tak ada tinggal orang lain. Kalau tinggal apa orang dakwa orang lain lah. Dan ramai orang duk mengaku orang lain. Tak, apabila orang tanya soalan dia pun jawab selalu. Tak. Pahadilah tanya orang jahil, dia jawab kat kita pakai jolok nampak pakai serban molek ke apa semua. Kalau ke mana kan pakai serban pakai jubah molek, pakai jolok dah lah tu. Nabi kata orang pakai tanyalah, orang pakai orang jahil menguasai masyarakat pada masa tu. Kemudian orang akan tanyalah. Tanya dia jawab. Fasu'ilu fa'aftau, dia tanya kemudian dia bagi fatwa selalu. Tak beringat tak berapa dah pakai selalu. Last sekali pun fatwa dia keluar tu semua. Orang nampak dia macam tak lebah macam raling. Last sekali badallu, dia sesat. Wa adallu, dia menyesatkan orang pula. Dia sesat dan menyesatkan orang lain pula. Ini tu semua dah berlaku daripada hari ini sebenarnya. Kadang-kadang Allah saya tengok ada kumpulan-kumpulan sesat gini lah. Tak tanya tu guru tak ngaji mana kadang-kadang kan. Ikut tu kata apa? Tuan-tuan pernah dengar apa dia ni, ayah ping ke dia panggil kan. Allah siapa berikat saya tengok teruk sangat. Siapa air kecing yang makan, nyonya minum anu buh. Siapa gitu kadang-kadang. Apabila orang tanya soalan dia, nanti kejap saya nak masuk bilik nak dengar, nak dapat wahyu daripada Allah Taala. Duk sekejap waktu baik lah gini-gini fatwa gini-gini kan. Waktu sesak barat habis.
Itu berlaku tuan-tuan semua. Itulah antara apa dia ni, alamat-alamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi minta sangat supaya kita ngaji cepat. Nabi kata, alaikum bihadzal ilmi qabla an yuqbada wa qabdahu an yurfa. Rasulullah kata belajarlah cepat-cepat, ngajilah sebelum ilmu diangkat oleh Allah Taala. Selama mana ulama masih ada lagi, ulama yang mukhlisin, yang ikhlas, ngajilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum ilmu-ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua yang saya boleh kongsi pada pagi ini, beberapa alamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi ni la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri keselamatan kita tuan-tuan semua. Apa yang kita boleh baiki, kita pakat-pakat baikilah sebelum berlaku apa-apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekatalah untuk hari ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisail muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa salih a'malina wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.